Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ahli panel, tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, saya amat gembira kerana dapat datang ke negeri Terengganu yang bertuah ini. Saya kata negeri Terengganu yang bertuah kerana sudah 2 kali percubaan dibuat untuk nak sambung duit negeri Terengganu, tapi gagal. Dulu Pak Lah cuba juga macam-macam belanja duit Terengganu, tapi akhirnya dia terpaksa digugurkan. Kali ini Datuk Seri Najib, dia juga ingin mendapat duit TIA. Dia nak gadai keluaran minyak daripada Terengganu pada masa depan. Belum keluar lagi, belum ada lagi duit, dia dah gadai dah. Ini kebijaksanaan Najib. Tapi duit orang lain lah, bukan duit dia. Dia nak sambung duit negeri Terengganu. Tapi alhamdulillah, akhirnya Raja sedar tentang penipuan yang sedang dibuat dan ditolak Najib daripada menguasai TIA. Tapi Najib yang dinasihati oleh Jolo ini berpendapat bahawa cara ini masih baik dan perlu diteruskan, maka dianya menubuh 1 MDB dan hutang sebanyak 5 bilion ringgit yang pada mulanya nak dibebankan kepada Terengganu Investment Authority. Hutang itu dipindah kepada 1 MDB. Jadi Najib cukup cekap kerana penasihat dia ialah Jolo. Tapi penasihat ini bukanlah free, bukan percuma, ada bayaran. Tak sikit, cuma $600 million Amerika saja. Sikit saja. Pasal dia hutang lebih banyak. Kita kadang-kadang susah nak faham banyak mana duit ni. Cakap bilion-bilion, kita cakap million pun banyak orang tak tahu, tak faham. Jadi saya cuba nak gambarkan banyak mana duit ni. Apabila didapati Najib ini mempunyai wang sebanyak 2.6 bilion ringgit dalam akaun persendiriannya, sebenarnya banyak mana 2.6 bilion ringgit? Baru-baru ini kita himpun kertas-kertas deklarasi rakyat. Kita kumpul 1 million kertas. Kita dapati bahawa kalau kita muat ke atas lori kecil, lori itu tak mampu nak terima wang yang sebanyak 1 million ringgit. Semua duit RM100, RM100. Kita letak atas lori kecil ini berat. Kadang-kadang tak boleh lori kecil ini membawa wang yang sebegitu banyak. Cuma 1 million. Jadi kalau 2.6 bilion, berapa banyak duit ini? Sebenarnya kalau kita jumlah 2.6 bilion bersamaan dengan lori sebanyak 2,600 biji, dengan tiap-tiap 1 biji itu mempunyai 1 million ringgit. Itulah duit yang diberi oleh Pak Arab ni kat Najib. Berlori-lori 2,600 lori duit bagi kat Najib. Boleh masuk akal ke tak? Gila lah Arab tu. Ada siapa-siapa yang gila lah, bukan pun tak pernah sabar langsung dia nak cerita
nak Arab bagi duit. Lepas tu tanya Arab mana? Oh, Arab anak raja. Lepas tu, oh, raja sendiri, tapi dia dah mati dah. Jadi nak ditanya pun susah lah. Kalau kita ada duit sebanyak itu, tak dapat tidak kita kena ada tulis dalam dokumen-dokumen tentang duit itu, tentang cek itu, masuk dalam bank, keluar daripada bank, semua ini dicatat. Tetapi bila kita tanya apa bukti duit 26 bilion ini datang daripada Tok Arab ni, tak ada bukti. Cuma cakapan aja. Oh, dah tengok dah duit. Tengok duit banyak tu senang lah. 2,600 lori punya duit. Ini Arul Pergasam ni, tengok Arul apa kan? Ini pembohongan yang cukup besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Terengganu bernasib baik kerana dapat menyelamatkan apa nama TIA ni, Terengganu Investment Authority punya duit, dan keluaran minyak di pantai Terengganu ini pada tahun-tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih untuk negara kita ini di waktu kita merdeka, kita pilih sistem demokrasi. Apa dianya sistem demokrasi? Sistem demokrasi ini memberi kuasa kepada rakyat, memberi kuasa kepada rakyat menentukan siapa yang akan memimpin negara kita ini. Sudah tentu rakyat memilih orang yang akan bekerja untuk kebajikan, kebaikan, kesejahteraan rakyat. Sebab itu kita pilih cara demokrasi. Tetapi hari ini apakah yang kita lihat? Setelah kita pilih Najib menjadi Perdana Menteri, menjadi Wakil Rakyat dan kemudian Perdana Menteri, dia cuba tutup mulut kita. Suara rakyat nak dihapuskan oleh Najib. Sekarang ini kita tak boleh bercakap. Dalam surat khabar tak boleh ada sebutan berkenaan kesalahan Najib 1MDB ataupun 2.6 bilion ringgit. Kita tak boleh sebut dalam surat khabar, dalam televisyen. Semua sudah dihapuskan. Jadi kita tidak ada demokrasi lagi kerana suara rakyat sudah tidak ada. Kalau ada sesiapa yang menyuarakan berkenaan dengan Datuk Seri Najib, dengan penyelewengannya, dengan penipuannya, dengan duit yang banyak yang ada dalam akaunnya, dia buat laporan, kalau maka polis akan panggil. Ini Datuk Khairuddin kena panggil pasal dia buat laporan polis. Jadi bila kita buat laporan polis dalam negara Najib, kita akan kena tangkap. Jadi jangan buat laporan lah, biarlah penyamun apa curi apapun, jangan buat laporan. Kerana kalau buat laporan dipanggil oleh polis, disoal, dimasuk dalam tahanan, dihadapkan ke mahkamah. Ini bukan kehendak rakyat. Kehendak rakyat ialah undang-undang undang-undang dan jentera kerajaan menyelamatkan rakyat. Tetapi Datuk Seri Najib menggunakan undang-undang ini untuk menyelamatkan dirinya saja. Ya, rakyat menjadi mangsa. Sebab itu kita terpaksa mengadakan deklarasi rakyat. Kerana segala saluran yang ada untuk kita menyuarakan masalah kita sudah ditutup oleh Najib. Dia tidak membenar kita bercakap. Kalau bercakap, kena tindakan. Seperti yang disebut tadi,
Ketua Kesatuan Ketua Cawangan UMNO, apabila dia menyuarakan pendapatnya terhadap Najib, maka dia mendapat amaran, isterinya ditarik balik beasiswa, sehingga anaknya pun terpaksa dia tinggal dengan keluarga yang lain. Inilah cara Najib nak tutup mulut kita supaya tidak ada lagi demokrasi. Kenapa nak tutup mulut kita? Kerana dia membuat banyak kesalahan. Saya telah senaraikan kesalahan Najib ini dalam blog saya. Saya tak nak ulang lah apa dia dalam sinarai ini, kerana banyak sangat. Tak pernah saya tengok Perdana Menteri, satu-satu Perdana Menteri membuat kesalahan sampai 40 benda. Inilah Najib. Dia wujudkan 1MDB semata-mata untuk mencari peluang untuk sauk duit. Kalau tak ada duit hutang, duit kerjaan tak ada. Lepas itu disuruh baru-baru ini pula dikeluarkan amaran terhadap sesiapa yang pergi ke luar negeri dan bercakap dengan orang-orang di luar negeri yang memburukkan Najib dan kerajaannya. Maka apabila orang ini balik, pasportnya akan dirampas. Dan ketua immigration pun berkata, oh, dia ada hak merampas pasport. Gunanya pasport itu bukan hak kita, hak dia. Saya baru saja pergi ke Korea dengan Jepun. Jadi pasal takut pasport saya nak rampas, nak dirampas, tak boleh keluar negeri selama 3 tahun. Macam masuk dalam jail jugalah, 3 tahun dalam jail, tinggal lagi jail besar lah. Saya takut lah. Jadi saya cubalah nak puji Najib. Saya puji Najib. Kata orang Kedah, puji sampai naik asap. Bila puji Najib, orang yang dengar tu ketawa. Dia ketawa secara sinis. Kerana macam mana nak puji? Semua dia orang tahu. Kerana akhbar-akhbar di luar negeri boleh siar perkara-perkara berkenaan dengan Najib. Dan semua orang tahu. Bagi mereka, Najib curi duit. Najib buat benda-benda yang tak baik. Najib belanja duit untuk kahwin anak dia bermilion. Maaf. So dapat. Jadi bila kita cuba nak puji, nak kata baik kepada sesuatu yang tak baik, orang tak terima. Orang tolak dan orang ketawa. Macam kita nak kata, kita tahu najis itu busuk, tapi kita kata najis ni wangi. Takkan orang nak percaya. Benda kotor, benda busuk. Sebab itu bila saya cuba nak puji Najib dengan kerjaan dia, orang semua ketawa. Macam saya ni gila lah, cakap benda yang tak betul. Tapi saya nak selamatkan pasport saya. Sebab itu saya kata Najib ni cukup baik. Dia bukan curi, dia cuma masuk dalam bank dia aja. Masuk duit dalam bank. Jadi itu saja yang dia lakukan. Itu satu kebaikan.
Sebab tu saya cuba nak buat baiklah, nak cerita berkenaan dengan Najib ini, tapi gagal. Usaha Najib ialah untuk menutup mulut rakyat. Sebab itu apabila kita sudah hilang saluran-saluran untuk kita membuat dakwaan terhadapnya, maka kita cuba dengan cara mengadakan deklarasi rakyat. Deklarasi rakyat bermakna suara rakyat. Apabila kita buat demikian, maka datanglah usaha-usaha untuk menakutkan rakyat, kerana kalau mereka menandatangani deklarasi rakyat ini, dan banyaklah rakyat yang merasa takut, yang miskin diberitahu bahawa mereka tidak akan dapat BRIM, yang berniaga diberitahu mereka tidak akan dapat lesen, tidak akan dapat kontrak, dan income tax pula akan menyelidik segala akaun mereka. Macam-macam jenis tekanan dikenakan kepada rakyat kerana cuba menutup mulut rakyat. Tetapi kalau kita percaya kepada sistem demokrasi dan suara rakyat itu adalah suara keramat, kita mesti berani menyuarakan pendapat kita. Bukan banyak yang dikehendaki, cuma untuk menandatangani deklarasi rakyat saja. Deklarasi rakyat ini mempunyai satu tujuan saja, iaitu untuk menurunkan Najib daripada menjadi Perdana Menteri. Untuk ini kita tidak mengambil kira parti mana yang kita menyertai. Saya biasa jadi ahli UMNO, bahkan jadi presiden UMNO pun. Hari ini saya tidak ada parti. Pasal parti saya ini telah di-hijack oleh Najib. Parti UMNO ini sudah jadi parti najis. Najib. Saya batuk. Sebab itu tersilap sebut. Siapa yang kekal dalam BN, dalam parti Najib ini, karena parti UMNO sudah tidak ada lagi. Mereka yang ada dalam UMNO, fikir-fikirlah, apakah parti ini masih berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air, ataupun berjuang untuk menyelamatkan Najib daripada tuduhan melakukan rasuah dan jenayah. Fikirkan. Kerana kita berada dalam parti bukan sebagai tongkol kayu. Kita berada dalam parti supaya suara kita didengari oleh pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin bukan boleh bebas untuk membuat segala-galanya. Dia tertakluk kepada pendapat pengikut. Kalau sudah tidak ada pengikut, dia bukan lagi pemimpin. Tapi UMNO yang dipimpin oleh Najib ini sekarang ini tidak memberi suara kepada ahli UMNO. Dalam mesyuarat agung UMNO, mereka diberi amaran jangan sebut berkenaan dengan 1MDB, jangan sebut berkenaan dengan 2.6 bilion yang ada dalam akaun Najib. Ini bukan parti UMNO lagi. Sebab itu saya keluar. Saya tak boleh tinggal dalam sebuah parti yang sudah diambil alih oleh orang lain.
dengan tujuan lain. Perjuangan sudah jadi lain daripada yang ditentukan di waktu UMNO itu ditubuh. Kalau adalah ahli-ahli UMNO di sini, fikir kalau kita jadi seolah-olah kita tidak ada suara lagi kerana pemimpin suruh kita jangan buka mulut, maka kita bukan sebenarnya menjaga kepentingan rakyat. Parti UMNO ini ditubuh untuk rakyat, untuk negara, untuk agama kita. Tetapi sekarang ini dia hanya terhad kepada memelihara nasib Najib. Sebab itu dia bukan lagi parti UMNO, tetapi dia menjadi parti Najib. Dan saya tidak rela diri saya menjadi ahli sebuah parti yang mempunyai nama Najib ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati perkara yang aneh ialah ahli-ahli pemimpin UMNO ini seolah-olah sudah tidak ada mulut, tidak ada telinga, tidak ada mata. Sebabnya saya fikir kerana disumbat dengan dedak. Tak boleh bila buka mulut tersembuh habis dedak. Jadi tak boleh buka mulut, nanti kena tekan kuat-kuat, itu jangan keluar dedak daripada mulut. Telinga dah disumbat, tak boleh buat apa dah. Telinga bukan nak boleh buang dia punya dengan sendirinya, kena korek. Mata pun tak nampak dah. Inilah pemimpin UMNO sekarang, kecuali Muhyiddin dan Syafi'i Abdal. Yang lain semua tutup telinga. Saya diberitahu bahawa dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, apabila Najib cuba menjelaskan bagaimana dia mendapat wang sebanyak 2.6 bilion ringgit, belum pun dia bercakap panjang, Nazri sudah saut kata, tak payahlah, tak payah jelas, kami tak peduli daripada mana, bagi 5 bilion kepada kami akan menang pilihan raya. Dia curi pun tak apalah, Syahrir pun dapat juga, Ahmad Mazlan pun dapat 2 milion. Woi, banyak-banyak ni, tak sikit. Kerana nak menguasai orang melalui wang, kena bagi banyak-banyak. Orang ini tak pernah tengok 1 milion, tiba-tiba diberi 1 milion. Tengah-tengah mula-mula nak cakap tak boleh lah. Nak fikir jauh sekali lah. Selama ini pun dia tak pernah fikir. Tambah pula bila nampak duit 1 milion, apa Najib kata, semua betul belakang. Tambah lagi semua sebut-sebut sikit-sikit, semua bersetuju belakang. Inilah masalah yang sedang melanda negara kita ini. Kita cuba mengadakan sistem demokrasi supaya rakyat boleh bersuara, dan rakyat sudah tentu akan menentukan nasib baik bagi diri mereka. Tetapi hari ini mulut rakyat ditutup dan mereka tidak boleh bersuara kerana semuanya dikuasai oleh Najib. Akhbar, TV, semuanya dikuasai olehnya. Ini blok pun sekarang ni nak ditutup juga. Sudah ada blok-blok yang telah ditutup. Ini bermakna bahawa rakyat sudah hilang suara. Hanya kalau rakyat sanggup menandatangani deklarasi rakyat sahaja, barulah kita boleh bersuara semula. Mungkin ini tidak ada dalam perlembagaan, tetapi kalaulah 10 juta rakyat menandatangani deklarasi rakyat ini, saya yakin raja-raja juga akan mengambil kira suara rakyat. Di waktu kita berjuang melawan Melayan Union, raja-raja dipaksa menandatangani
McMichael punya treaty supaya menyerahkan negeri mereka kepada British. Tetapi rakyat tidak bersetuju, rakyat memberontak, dan rakyat menuntut supaya raja-raja menarik balik tanda tangan mereka dalam perjanjian McMichael itu. Akhirnya raja-raja tarik balik dan tidak hadir dalam majlis untuk melantik Governor bagi Malaysia. Suara rakyat biasa berkesan. Saya yakin suara rakyat kali ini juga akan berkesan. Tetapi kita naklah berani sedikit. Janganlah takut sangat kalau kena BRIM, kena tarik balik, ataupun percubaan dibuat untuk memindah ataupun memberhentikan kerja. Dia tak boleh buat. Kalau ada 1 million rakyat diberhentikan kerja, saya fikir kerjaan tutup lah. Tak ada kerjaan lah, tak ada orang yang nak boleh bekerja. Sebab itu kita kadang-kadang kita dapati orang Malaysia ni, dia tak suka kepada huru-hara, dia suka kepada keamanan. Tetapi kalau kita benar, kita diam diri, sedangkan satu orang ini menyamun harta kita, maka kitalah yang akan jadi mangsanya. Hari ini sudah diisytiharkan bahawa segala hutang yang dibuat oleh MDB ini sudah dipindah kepada Kementerian Keuangan. Ini bermakna bahawa Kementerian Keuangan akan membayar hutang dan segala-galanya yang dibuat oleh Puan MDB. Daripada manakah wang kementerian ini datang? Daripada kita semua. Selama saya fikir 3 generasi, sehingga tahun 2039 ataupun 2040 barulah boleh selesai hutang. Itu pun kalau kita sanggup tak makan sebanyak yang mungkin ataupun mengurangkan perbelanjaan kita semata-mata untuk membayar GST, supaya duit GST ini diguna untuk bayar hutang. Kata Najib, gunanya duit GST ini akan diguna untuk kepentingan rakyat. Saya tahu bahawa ini tak benar. Sudah banyak kementerian-kementerian diberitahu perbelanjaan mengikut belanjawan ataupun bajet perlu dikurangkan sebanyak 20%. Bermakna bahawa walaupun peruntukan dibuat melalui bajet, duit tak akan sampai. Ini kalau mereka cuba menggunakan duit GST ini untuk rakyat. Tetapi sebenarnya duit GST ini akan diguna untuk membayar hutang. Inilah Najib yang menipu daripada awal sehingga akhir. Saya rayu kepada rakyat, kerana kita adalah sebuah negara yang didukung oleh rakyat. Demokrasi bermakna rakyat berkuasa, mengundi, tetapi juga menyuara pendapat mereka. Kalau mulut mereka ditutup, kalau pemimpin-pemimpin mereka seperti ketua-ketua UMNO tutup mulut, makan dedak, saya fikir rakyat mestilah bangun sedikit saja untuk menandatangani deklarasi rakyat ini, supaya sekurang-kurangnya kita dapat menggunakan kuasa yang sedikit yang ada kepada kita. Dan saya yakin kalau begitu banyak sekali rakyat menandatangani deklarasi rakyat ini, maka raja-raja tak dapat tidak akan menghormati dan mengambil tindakan
untuk menyampaikan hasrat rakyat supaya Najib